Ya ibadi, wahai hamba-Ku yang mana telah berputus asa terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kecewa dengan rahmat Allah. Innallah yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Taala ampunkan semua dosa. Kadang-kadang kita tengok orang buat salah depan kita, kita tengok dia, kita rasa Allah teruk betul dia ni. Tuan-tuan, Allah tak pernah benci pendosa, tapi Allah Taala sentiasa benci dosa. Suatu tengoklah orang yang buat dosa dengan penuh kasih sayang kepada dia. Keinginan kita untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua, seandainya Allah Taala zahirkan diri kita dengan dosa yang kita buat, agak-agak apa yang tinggal pada kita? Tak ada tinggal melainkan keaiban, terutama diri saya sendiri. Satu orang datang jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pikul kayu. Orang tu kata, Imam, takkan Imam pikul kayu bagi kami yang pikul? Tuan Imam, biar kami khidmat Tuan Imam ni. Imam Ahmad tengok pada lelaki tadi, dia kata, nahnu qaumun masakin, laula sitrallah. Kami ni cuma orang miskin ya. Kalaulah bukan kerana Allah Ta'ala yang tutup aib kami, tak ada apa dah yang tinggal pada kami. Tuan-tuan, Allah yang tutup aib kita. Kalau Allah buka, tak ada apa yang tinggal pada kita. Semoga hari ini kita hidup dengan kecintaan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah buka aib saya bukan siapa-siapa depan tuan-tuan ni. Kalau Allah buka aib kami ni bukan siapa-siapa. Dan kalaulah Allah Ta'ala tak simpan aib kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam satu hadis, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Kalau kamu tutup aib saudara kamu yang Islam, maka Allah Ta'ala akan tutup aib kamu dunia dan akhirat. Man qala halakan nas fahuwa ahlaquhum. Kalau kamu cakap celakalah, habislah dia ni, tak ada harapan dia ni, Nabi kata fahuwa ahlaquhum, bahkan dia yang paling celaka sekali, kerana dia tak buka rahmat Allah pada dia. Tuan-tuan, kita tak tahu di sebalik satu orang yang sering buat silap kepada Allah, sampai saat Allah jentik hati dia, dia jadi makin dekat pada Allah lebih daripada kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak tahu apa penghujung pengakhiran kehidupan kita. Hari ini nak kongsi sama-sama Ustaz Ibit, pengalaman dia banyak. Daripada kecil Allah Ta'ala pilih dia buat dakwah. Daripada kecil umur 12 tahun Allah dah pilih dia untuk datang pada kerisauan agama. Jadi hari ini kita nak sama-sama kongsilah. Ustaz Ibit akan kongsikan sendiri macam mana keadaan. Sebab tu kita nak belajar sangka baik dengan semua orang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Said Putra. Saya menyibuk ni tumpang kereta tadi, lalu sampai kat sini jadi ceramah. Saya ada nak ke mana-mana dengan dia, tumpang dengan Ustaz Said Putra. Jadi saya tumpang ceramah sekali, tak apa tuan-puan Sebenarnya hakikat Allah sayang kita. Hancur Ustaz kata dia beri kita dapat kenal dia sebagai Tuhan. Dalam hidup ni kita biasa dengan ceramah, kita biasa sebut nama Allah, kita biasa dengan nama Allah sampai kita rasa lali. Tapi hakikat sebenarnya untuk sebut nama Allah walaupun sekali dalam hidup ni satu nikmat Allah yang sangat besar. Sebab ada orang diberi keluarga, dia diberi kehidupan, dia diberi pernafasan, dia diberi anak isteri yang baik, diberi mak ayah yang baik, diberi anak-anak yang baik. Tapi dia tak kenal Tuhan yang bagi semua sekali. Dia miliki semua tapi tak kenal Tuhan yang bagi. Dulu masa saya belajar musim sejuk, ada orang bagi selai kain macam dia pakai kain kat bahu ni. Masa tu musim sejuk, saya pakai kain nipis. Tiba ada orang bagi selai kain, saya ambil kain tu, saya balut badan musim sejuk. Masa tu tengah susah, keluarga susah, dapat duit pun beli tiket je. Haji tu tengok saya, dia kesian dia bagi kain tu. Sampai sekarang saya setiap kali jumpa Haji tu, saya kata, Haji terima kasih sebab beri kain ni kepada saya. Saya rasa terhutang budi. Saya tengah tidur malam, mata seguni cerita dengan tuan puan ni.
Malam-malam tidur atas guni, tiba-tiba ada orang bagi RM50 suruh beli sleeping bag, dalam dia ada bulu-bulu. Sampai sekarang saya simpan. Saya jumpa 2 orang tadi, saya kata, Haji, terima kasih sebab beri saya kain ni, terima kasih sebab beri saya sleeping bag, alas tidur ni, saya terhutang budi. Sampai sekarang saya jumpa, saya cakap terima kasih. Tuan-puan pun mungkin pernah dalam hidup ni susah, orang bagi duit tengah susah, orang bagi kerja, orang bagi anak dia dapat kahwin dengan anak orang tu. Mungkin Allah bagi apa-apa dalam hidup ni. Sampai sekarang orang bagi apa-apa mesti kita rasa terhutang budi kepada orang tadi. Kita terima kasih, kita puji dia, sebut nama dia kat mana-mana. Kalau orang kata dia, kita akan tolong jawab untuk orang tu. Tapi Tuhan yang bagi semua sekali kepada kita daripada dulu sampai hari ini. Tapi kita kurang memuji Allah SWT, kurang menyebut nama Allah. Orang dulu sebut nama Allah ni dengan kemanisan, dengan cinta. Semakin sebut nama Allah, mereka semakin sayang. Sebut nama Allah, mereka makin rindu. Sebut nama Allah, mereka makin gembira. Sebab tu Abu Bakar Siddiq, dia pernah berkhutbah. Kadang-kadang dia berhenti daripada khutbah, dia duduk dan dia mula menangis teresak-esak. Dia sebut nama Allah, dia terus berhenti pada khutbah, dia menangis. Sebab tu orang dulu sebut nama Allah sehingga datang rasa kesan dalam hati dia. Yang bawa kita semua datang sini Allah SWT. Siapa rasa Allah yang bawa dia datang majlis ilmu ni, angkat tangan. Siapa tak angkat tangan berdosa. Siapa rasa Allah yang bawa dia? Siapa yang rasa Allah bawa dia datang sini, inilah orang yang paling bahagia ketika ni. Orang yang duduk sini rasa Allah tengok dia. Allah sedang tengok kita. Dia sayang kita lebih daripada siapa-siapa pun. Sebab tu bersyukur kita dapat kenal Allah sebagai Tuhan. Bersyukur sebab kita dapat kenal dia sebagai Tuhan. Sebab Ustaz suruh saya kongsi lah. Kalau tuan-puan saya dulu kecil-kecil, adik-beradik 12 orang, 6 agama Buddha, 6 Islam. Sekarang masa saya kecil-kecil, keluarga saya ni kat rumah ada arak dalam peti ais. Tak bagus cerita tapi saya cerita juga. Dalam rumah saya ada arak dalam peti ais. Setiap tahun masa tu bapak saya tengah kaya, tak kaya sangat lah, kaya juga, belagak sikit lah sikit. Saya nak apa semua dapat kecil-kecil dulu. Kemudian satu hari saya pergi sekolah. Allah tak kenal, Nabi tak kenal. Satu hari pergi sekolah, seorang cikgu matematik bagi ceramah. Dia kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Dalam hadis tulis tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Saya dengar, saya menangis. Saya mula terbayang mak ayah yang saya sayang. Saya terbayang anak yang saya, maksud terbayang adik-beradik, abang, kakak saya yang saya sayang. Saya balik rumah tengok ayah nangis. Ayah dah umur 60 tahun, rambut dah beruban, tapi tak kenal Tuhan. Saya sayang dia. Saya tak nak dia masa dengar tu saya dah nangis. Dia kata lagi tinggal satu solat. Dalam hadis Nabi tertulis di pintu neraka, orang ni mesti masuk neraka dulu. Kalau anak kita tinggal sembahyang subuh tadi, tertulis di pintu neraka, anak kita tadi mesti masuk neraka dulu. Sebab tu dalam keadaan kita pergi solat, kita kena risau anak isteri kita, mak ayah kita. Kemudian saya balik rumah, saya baca kat rumah, saya mula belajar kenal Allah, belajar sembahyang, saya main-main dalam bilik nyuruk-nyuruk. Lepas tu saya pergi masjid ikut pintu belakang. Balik bapak pukul. Kemudian saya masuk, saya baca dalam bilik. Bapak saya garang kalau angkat kayu pukul 7, anak-anak semua dalam rumah. Bukan anak-anak, jiran-jiran sekali masuk rumah. Tengah-tengah baca dalam bilik, baca Quran, hadis, belajar-belajar dengan adik saya yang bungsu. Saya anak ke-10 dengan adik saya yang ke-12. Tengah-tengah saya baca, tengah-tengah baca, mak saya duduk. Quran dan hadis ni ada nur, ada cahaya. Cuba tuan tengok Quran kat mana-mana, nampak buruk biasa. Tapi Quran ni lebih mahal dari segala perkataan dalam dunia ni. Quran lebih mahal daripada segala perkataan dalam dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah baca Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah menangis. Rasulullah ulang kali kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah menangis. Kali ketiga Nabi ulang, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah menangis. Sahabat tanya, Rasulullah baca Bismillah pun nangis. Sebab dia faham apa erti dia. Ada seorang budak nak keluar Islam. Dia kata saya nak keluar Islam sebab dia kata Islam ni teroris, Kristian ni peace, love, kasih sayang. Saya tanya, "Dik, engkau berapa lama dah jadi, berapa umur?" 28 tahun. Dia nak keluar Islam. Dia kata, "Kenapa ustaz-ustaz ni tahan saya nak keluar Islam? Saya dah tak nak, buat apa sibuk-sibuk nak tahan?" Saya kata dengan dia, "Betul ke Islam tak sayang kau?" Dia kata, "Mana di Islam cakap sayang-sayang?
Saya cuma baca bismillah. Mula-mula baca Quran, baca surah Quran, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya apa makna? Dia kata dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Mengasihani. Dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Mengasihani. Dia kata erti dia. Saya kata dia tu erti dia, bukan maksud dia. Apa maksud bila baca Bismillahirrahmanirrahim? Kita daripada dulu baca Quran. Quran ni Allah bercakap dengan kita. Tahu tak apa yang Allah sedang cakap? Allah sedang kata, wahai hamba aku, siapa yang dapat baca Quran, Allah tengah kata, aku sayang kamu, aku kasih kamu. Aku sayang kamu, aku kasih kamu. Tuan macam Bismillahirrahmanirrahim. Allah kata, aku sayang kamu, aku kasih kamu. Tiba-tiba saya pergi ke Haji, saya kata, Haji, saya sayang Haji, kan? Haji pun kata, pasal pula ustaz tiba-tiba sayang kat saya. Seram juga zaman sekarang ustaz sayang orang, kan? Tapi kalau tiba-tiba yang kata sayang tu mak kita. Orang tak ada mak dalam dunia. Saya mak dah meninggal. Dulu-dulu mak selalu cium-cium, kita pun sayang-sayang, kita marah. Tapi bila mak dah tak ada, kita rindu nak dengar mak kita cakap sayang pada kita. Saya tengah malam kadang-kadang termimpi mak saya kata, Ibit, mak sayang kat engkau. Saya bangun cari-cari pun mak saya dah meninggal. Saya bangun doa minta ampun untuk dosa mak saya. Saya nak beritahu tuan-tuan sekalian, sayang daripada mak tak sama dengan sayang daripada mana-mana manusia dalam dunia ni. Jadi Allah cakap sayang kat kita. Siapa Allah yang bagi mak kita? Siapa Allah yang bagi bapak kita? Siapa Allah yang bagi kita duduk sini sekarang? Siapa Allah? Dia yang beri kita dapat kenal dia sebagai Tuhan. Siapa Allah? Dia yang jaga kita 24 jam. Siapa Allah? 24 jam dia dengar doa kita. Siapa Allah yang aturkan hidup kita daripada dulu sampai hari ini? Rasulullah SAW baca bismillah, nangis. Sebab tu kita kena belajar baca Quran dengan rasa Allah sedang cakap dengan saya. Baca Quran dengan, sebab tu Nabi kata Quran diturunkan susah. Untuk tu bacalah ia seperti ia diturunkan. Quran tak turun dengan senang lenang, gembira. Quran turun dengan tangisan, pengorbanan, perjuangan. Saya ringkas kat tuan-puan, tengah-tengah saya baca kat rumah, mungkin dah banyak kali dengar. Kalau rasa nak muntah-muntah je lah. Ada cerita-cerita je ni. Tapi muntah ni bagus dalam kajian. Kalau muntah dia hilangkan tekanan, kajian sains katalah. Jadi kalau tuan-tuan rasa tertekan, muntah. Satu lagi dia kata senyum. Jadi setiap pagi boleh pilih nak muntah ke nak senyum. Dia boleh antara dua. Yang lagi senang senyum, kan. Sebab tu apa jadi, saya pun bacalah kat bilik Quran hadis Nabi. Tengah-tengah baca, mak saya duduk. Mak masa tu tak pakai, tak kenal Tuhan, rambut tak, maaf lah, seksi lah. Mak saya baik, lawa, cantik, anak pun handsome jugalah. Tengah-tengah gurau-gurau, saya tengah baca-baca, mak saya duduk. Kemudian mak saya mula nak kenal Allah, mula pakai tudung, mula belajar semayang. Quran ni ada kekuatan. Nampak biasa kan, Quran ni mahal. Lebih mahal daripada segala-gala dalam dunia. Tengah-tengah saya baca lagi, lepas 6 bulan, bapak saya duduk. Ramai orang risau, kita tengok orang buat konsert, rambut tu pacak-pacak, pakai macam-macam, kita kena risau. Tapi ni benda zulmat, gelap, hitam, dosa, maksiat. Kalau benda gelap, zulmat, hitam, maksiat ni boleh beri kesan, Quran, hadis Nabi SAW takkan tak beri kesan pada umat ni. Kita kena yakin dengan Quran, kena yakin dengan setiap perkataan Rasulullah SAW. Kena cinta Quran, kena sayang Quran, kena cinta hadis Nabi, sayang hadis Nabi. Tengah-tengah saya baca hadis kat rumah, saya pun tak sangka keluarga saya Allah boleh beri hidayat. Saya tak sangka. Rasa macam mimpi 20 tahun yang lalu. Macam mimpi. Hari-hari saya doa, lepas kenal Allah, belajar kenal Allah, saya doa, ya Allah beri mak bapak saya kenal Engkau sebagai Tuhan. Saya tak nak mak bapak saya masuk neraka. Hari-hari saya nangis. Tapi saya tak nampak keluarga saya boleh berubah. Sebab tu mana-mana orang jumpa saya nangis, dia kata, Ustaz, saya tak tahu macam mana nak didik keluarga saya. Saya kata, akak dah ada kekuatan dah. Apa dia? Menangis. Untuk orang Islam bangun dengan agama ni, dia kena ada dua. Satu, hati yang suci, rasa risau dan sayang pada manusia. Kedua, mata dia kena banyak menangis di depan Allah. Bila kita rasa tak pandai, bodoh, tak reti, Allah bantu kita. Kalau kita rasa kita pandai, reti, Allah biar kita. Dalam Quran, ayat mula-mula, Alif Lam Mim. Apa maksud dia? Kenapa Allah letak ayat tu? Takkan saja-saja. Banyak ulama bagi tafsir, tapi kesimpulannya tak ada makna, tapi ada tujuan dia. Banyak ulama sebut-sebut tujuan dia. Salah satu dia kata ulama, Allah nak ajar kita, kamu ni ayat pertama pun tak tahu. Macam mana kamu kata saya tahu Quran, saya faham agama? Saya baca Quran hadis dalam bilik, hari-hari saya nangis. Saya tak sangka bapak saya yang masa tu senang, pandai. Saya anak ke-10 pula, manalah dia nak dengar. Dia dah tak perasan anak ke-10 kan, 12 orang anak kan. Mana ingat dah tuan masa anak pertama, ingat tayar lahir, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Saya ada 4 orang anak, anak keempat ingat lagi. Anak keempat ni dah macam hilang-hilang sikit tayar lahir dia dah.
Dah tertukar yang ketiga. Saya ada 4 baru kan. 3 dengan 4 tertukar-tukar tarikh lahir dah. Kalau anak 12 tak tahulah. Saya nak ke 10. Sebab tu tuan-puan, saya nak beritahu malam paling kurang balik nanti baca Quran dan hadis dalam rumah. Itu membezakan rumah orang Islam dengan bukan Islam. Rumah kita mesti ada baca Quran. Mesti ada baca Quran. Walaupun banyak teknologi yang ada, teknologi ni tak sama dengan sentuhan bacaan daripada ayah dan ibu atau daripada anak kita sendiri. Wallah, beza dia langit dan bumi. Bagus tengok rancangan agama baik, tapi beza dia bila mak ayah dia buat sendiri, beza dia langit dengan bumi. Saya tengah-tengah baca Quran hadis dalam bilik, tiba-tiba bapak saya duduk. Bapak saya selalu rotan saya pergi masjid. Dia marah, dia kata saya campur masjid tu kan. Masa tu bapak saya buat pesta arak kat rumah, tahun baru Cina, pesta arak. Orang Melayu pun ramai datang juga. Orang Melayu pun ramai datang, macam-macam orang. Orang hebat-hebat juga, macam-macam orang. Tengah-tengah saya baca Quran hadis, satu hari bapak saya duduk, dia pergi kat saya. Umur 60 lebih, 60 masa tu. Saya dah masuk 6 bulan saya baca setiap malam, tak pernah tinggal. 6 bulan tak pernah tinggal. Saya yakin satu masa Allah beri hidayah, tapi saya tak nampak jalan dia. Saya tengah-tengah baca, bapak saya duduk, saya, mak saya, adik saya, abang kakak belajar jauh-jauh. Ayah saya pegang kaki saya. Dia duduk sebelah saya, dia nangis. Ayah saya tak pernah nangis, dia garang, tak pernah nangis. Memang tak pernah dia nangis dalam hidup dia. Itulah hari dia menangis. Dia pegang kaki saya, dia kata, Ibit, dia gosok kaki saya. Ibit, bapak pernah minta apa-apa tak kat engkau ni? Tak ada ya. Boleh tak ayah hari ni ajar ayah kenal Tuhan, ajar ayah sembahyang? Saya pegang tangan dia, saya nangis, mak saya dah nangis, saya bawa adik saya ke dapur. Saya masuk, bawa ayah saya pergi bilik air, ambil uduk. Kemudian ajar saya ayah saya ni. Kemudian lepas ambil uduk, saya ajar ayah saya sama-sama ikut saya sembahyang. Saya tak tahu budak-budak, tak tahu apa nak buat. Saya suruh bapak saya ikut saya sembahyang. Ayah saya ikut belakang saya. Sembahyang-sembahyang dia tengok saya, tapi dia tak berhenti menangis. Habis sembahyang dia nangis, dia pegang saya, dia kata, Ibit, Tuhan ni maafkan ayah ke tak? Dia bagi ayah nikmat, bagi ayah kerja yang baik, rezeki anak-anak, isteri yang baik. Tapi ayah ni tak pernah kenal dia Tuhan. Sebab tu kerugian dan malapetaka, musibah paling besar dalam dunia bukan jatuh kapal terbang. Sedih, tapi bukan musibah paling besar. Kena bom, patut sedih. Jiran lapar pun kita kena sedih. Tapi musibah yang paling besar, melalui hidup ni tapi tak kenal Tuhan yang bagi semua sekali. Sebab tu kena menangis tengok China, India dekat luar sana yang tak Islam. Kena nangis tengok dia, kesian. Dia diberi nikmat tapi tak kenal Tuhan yang bagi nikmat. Dia tak kenal Tuhan yang bagi semua sekali. Tengah-tengah saya baca, bapak saya duduk. Kemudian saya bawa bapak sembahyang. Habis sembahyang dia kata, Ibit, Allah maafkan ayah tak? Saya kata, ayah nak tahu tak siapa yang bawa ayah hari ni sembahyang? Ayah nak tahu tak siapa? Kalau ayah nak tahu yang bawa ayah hari ni, Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang bawa ayah sebab dia sayang ayah. Dia nak maafkan ayah. Dia nak beri ayah masuk syurga. Dalam hadis Nabi yang sahih, siapa dimudahkan menuntut ilmu, Allah sebenarnya sedang buka jalan dia masuk syurga. Allah yang bawa tuan-puan datang majlis ilmu ni. Walaupun kita kadang-kadang acuh tak acuh, semayang pun malas-malas, menguap-nguap semayang. Duduk majlis ilmu 1000 kali menguap. Macam nak meninggal betul rasa kan? Rasa macam Allah ni kalau teruskan lagi ustaz ni meninggal kan? Rasa macam teruk betul rasa. Allah, subuh pula, isyak pula, maghrib pula, ya Allah, zuhur pula. Rasa kan mengeluh. Kita kadang buat amal baik mengeluh. Allah dengar kita mengeluh. Kalau kita bos tiba pekerja mengeluh susah kerja, kita suruh dia balik rumah je. Orang bawa kerja macam ni susah, baliklah kau kan. Tengok pemalas-pemalas sangat pekerja, kita suruh balik. Tuan-puan sekalian, Allah tak pernah halau kita daripada rumah dia, walaupun kita banyak buat silap. Sebab tu saya tengah-tengah tu ayah saya kata, ayah yang bawa ayah hari untuk sujud, Allah SWT, dia sayang ayah, dia nak maafkan ayah. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, berkat amalan hadis dalam rumah saya, Al-Quran, hadis Nabi, Allah beri hidayat seorang-seorang keluarga saya. Saya macam mimpi duduk depan tuan-puan ni. Sebab saya teringat rasa 20 tahun yang lalu, maaf cakap macam ni, keluarga saya dulu dia macam daripada longkang je. Allah yang kutip. Banyak orang lebih baik, orang lebih berilmu, orang lebih berakhlak, orang lebih mulia. Tapi Allah beri keluarga saya dapat kenal dia sebagai Tuhan. Saya beritahu tuan-puan, tidak ada nikmat dalam dunia ni lebih besar daripada dapat sebut nama dia, nama Allah. Tidak ada lebih nikmat dalam hidup ni bila dahi kita dapat sujud pada dia. Tidak ada nikmat dalam hidup ni lebih daripada waktu orang lain tengah tidur, kalau kita diberi taufik untuk nangis depan dia. Sahabat dalam Quran kata, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'u mimma razaqnahum yunfikun. Ulama tafsirkan, dia tinggalkan tempat tidur ni tatajafa. Ulama huraikan dia cerita apa? Mereka tidur tapi tak lena, macam orang ada kenduri esok, tak lena dah malam tu. Esok orang nak kahwin, dan tu sayangi anak-anak keluarga kita. Tengok anak-anak sayang dia, peluk anak-anak.
Jangan benci anak-anak. Tengok isteri, jangan benci isteri kita, sayang dia. Nabi tanya sahabat, siapa nak rumah dia dekat dengan rumah aku dalam syurga? Siapa tuan-puan nak rumah dekat rumah Nabi, angkat tangan. Siapa dapat ni, saya beritahu tuan-puan dah bahagia. Walau apa pun kita terpaksa pilih jalan dalam dunia ni, sakit mana, susah mana, ni orang paling kaya lah kat syurga, rumah dekat sebelah rumah Nabi. Kata Nabi, mereka ialah orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan kedua, kata Nabi, orang yang buat baik terhadap isteri dia. Orang lagi dekat dengan Allah, dia lagi sayang keluarga dia. Lagi dekat dengan Allah, lagi sayang keluarga. Imam Syafi'i picit kaki mak, dia cium kaki mak. Dia kata, mak dia kenapa cium? Dia kata, mak dekat sini syurga saya. Orang kenal Allah, hargai mak dia. Sahabat peluk anak, Nabi puji dia. Nabi cakap, kamu sayang anak kamu. Ya Rasulullah, saya sangat sayang anak saya. Kata Nabi, masa kamu cium peluk dia tadi, ketika tu Allah sayang kamu lebih pada kamu sayang anak. Masa kita peluk anak, Allah sayang kita. Nabi balik rumah pegang Hasan Husin, Sayyidina Ali. Saya balik pegang tangan Ali Surah Ahmad. Nabi letak Hasan kat paha kanan, Nabi cium dengan penuh sayang. Nabi ambil Husin letak paha kiri. Dia orang paling sibuk dalam dunia, paling penat, siang malam bangun berdakwah menangis, tapi dia sayang keluarga. Orang yang lagi dekat dengan Allah, dia lagi sayang keluarga dia. Lagi sayang tengok manusia, rasa sayang. Dia letak Husin kat sini, dia cium. Kemudian peluk Ali, peluk Fatimah. Dia kata, ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Sayangi mereka dan sayangi orang-orang yang menyayangi mereka. Tuan-puan sekalian, belajar sayang orang Islam yang lain. Kita dekat dengan Allah, semakin sayang orang. Cuba tuan-puan pegang tangan orang sebelah. Cuba pegang. Banyak pula aktivitinya kan. Cuba pegang saja malam-malam ni. Cuba pegang. Siapa tak pegang berdosa. Semua pegang tangan orang sebelah. Ni ke arahan dah. Garang betul ustaz ni tak. Pegang tangan, dosa berguguran. Hadis surah Abu Daud. Saja je. Pegang tangan, dosa keluar. Kita kalau tengok orang pegang tangan, kita banyak tengok TV. Jadi tengok orang pegang tangan ni mesti game je kan. Yang gay ada banyak juga, tapi bukan pegang tangan sebab tu. Pegang tangan ni dosa berguguran. Nabi SAW suka pegang tangan sahabat. Nabi tengok orang rasa sayang. Nabi pernah duduk macam ni. Nabi kata, aku rindukan saudaraku. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami saudara kamu. Nabi kata, tak, kamu sahabat. Nabi duduk lagi. Kisah ni kita biasa dengar, tapi pengajaran dia sangat besar. Aku rindukan saudaraku. Sahabat kata, ya Rasulullah, sahabat dengan Nabi ni macam orang bercinta. Kami saudara kamu. Nabi kata, tak, kamu sahabat. Nabi kata, aku rindukan saudaraku. Nabi nangis, rindu orang tak ada. Kata sahabat, kami saudara kamu. Nabi kata, tak, kamu sahabat. Saudara aku ialah orang yang tak pernah tengok aku, tak pernah dengar aku bercakap. Dalam lebih kurang maksudnya, tak pernah tengok wahyu diturunkan, tapi mereka beriman kepada aku seperti kamu beriman kepada aku. Nabi sayang orang yang belum lahir dalam dunia. Kita boleh tak sayang orang belum lahir? Untuk tu kita orang Islam, orang masjid, kena sayang ahli masjid kita. Tengok anak muda datang pakai seluar pendek, rasa sayang dia. Kalau pakai semayang seluar pendek, bodoh betul budak semayang pakai seluar pendek. Pusat terkeluar contohnya kan. Rasa sayang dia. Alhamdulillah, bila masjid kita nampak orang macam-macam orang datang pakai seluar pendek, perempuan datang tak pakai tudung, pakai skirt datang semayang, itu tanda dakwah kita sedang berjalan. Tapi kalau kat masjid tengok semua pakai serban macam saya, semua ada janggut macam saya, tu maknanya orang biasa datang. Tapi kalau tiba-tiba nampak orang bukan-bukan datang, semayang kiblat ke sana pula dia kan. Saya jumpa seorang budak muda semayang kiblat ke sana. Rupanya itu kali pertama dia semayang. Dia nak bunuh diri, dia kejar lori, nak langgar belakang lori, elok lori itu singgah kat masjid. Cerita betul, dia nak singgah masjid, tak dia bunuh diri. Dia tengok dari lori semayang, dia pun ikut semayang, tapi dia semayang lambat sikit, terbenung nak semayang ke tak, dia semayang. Saya dakwah dia pun nangis. Dia kata nak bunuh diri, dia putus cinta. Driver lori je, dia tengok driver lori, dia dapat hidayat. Tengok driver lori, dapat hidayat. Sebab driver lori waktu azan pergi singgah masjid, itu pun dia sedang buat dakwah. Orang tengok dia, oh Allah, lori besar-besar nak parking macam mana, tapi nak semayang punya pasal. Tuan-tuan dan puan sekalian, untuk tu kita belajar sayang pada orang lain. Jangan benci orang. Ada keluarga yang bergaduh, kita dapatkan hubungan. Anak isteri, kita berkahwin bukan berkeluarga bukan untuk diri kita. Kita berkeluarga kerana Allah. Untuk tu janji pegang tangan pasangan anak-anak walaupun tak sempurna dan pimpin mereka masuk syurga. Nabi berjanji untuk pimpin semua manusia sampai kiamat. 24 jam nangis, susah payah. Kita kurang-kurang keluarga kita jangan lepaskan tangannya. Anak-anak pergi masjid, pegang tangan anak-anak, jangan lepas. Ayah, anak balik universiti, tidur, subuh pun tak bangun, pergi kat sebelah dia. Nak, bapak kalau meninggal malam, bapak ada satu je keinginan. Mungkin bapak tak sempat tengok kau jadi engineer, doktor. Bapak bangga kau pandai. Tapi bapak gembira, apa dia pak? Apa dia ayah? Ayah gembira kalau kau pegang tangan ayah ni, pergilah sembahyang isyak kat masjid dengan ayah. Kalau ayah mati malam ni, ayah gembira nak, tu pun dah cukup dah. Tak sempat tengok kau jadi engineer pun bapak dah gembira dah. Macam tu. Sungguh-sungguh pujuk. Biasa guru-guru tak lepas, ajak-ajak pesan-pesan sindir-sindir tak lepas. Kali ni peluk dia. Peluk anak kita, peluk isteri yang takkanlah selama-lama kita nak hidup macam ni. 24 jam tengok TV je kerja.
Masa bila abang pun tak pernah hajar awak, abang minta maaf, salah abang tak pernah didik awak. Tak pernah tak tengah malam isteri kejut abang, saya rindukan Nabi SAW. Saya teringat Khadijah. Pernah tak anak kita kejut kita tengah malam, ayah, kakak teringat Zainab lah. Zainab macam mana dulu kena tombak, bapak dia buat dakwah dia kena tombak. Daripada kecil umur 10 tahun dia bawa air, dia tolong Nabi. Kita semua tak ada, anak dia tolong Nabi. Dia mati susah sakit ya. Kakak nak jumpa dengan Zainab. Patutnya anak kita tengah malam kejut kita berbual pasal Zainab. Tapi kita kadang-kadang berkeluarga punya lama, Fatihah isteri pun tak pernah dengar. Kahwin lama 20 tahun, Fatihah isteri dah jadi macam Jawa dah Fatihah kan. Makin jadi kuat Jawa dia bunyi kan. Tak ada kita pernah dengar Fatihah dia. Atau dah lama kita berkeluarga, anak-anak kita punya Fatihah hantar sekolah tak pernah panggil sinyal tu, bapak nak dengar Fatihah kau. Ya Allah hebat Fatihah kau. Kau dengar Fatihah bapak pula, kau betulkan Fatihah ayah. Boleh insya-Allah tuan-puan sekalian, itu belajar untuk bawa keluarga kita berjanji pada diri kita. Allah sedang tengok kita, berjanji jangan lepaskan mana-mana tangan anak-anak atau isteri, mak ayah mertua, biras, menantu kita. Jangan satu orang pun masuk neraka Allah SWT. Nabi SAW pergi rumah Fatimah, 6 bulan Nabi kejut Fatimah. Nabi kata, wahai Fatimah, hadis surah Ahmad, bangun dirikan solat, Allah nak ampunkan keluarga Nabi. Setiap hari dia kejut anak dia, walaupun anak dia dah nangis-nangis semain tahajud. Jangan lupakan keluarga kita. Merekalah saham kita atau menjadi beban untuk kita di akhirat. Jazakallah khair. Allah, kita kalau dah dengar Ustaz Abi cakap, tak nak berhenti lah, bagi dia cakap tu sampai habis kan. Apa? Ustaz, saya teringat satu orang sahabat datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, Allah jauh ke sampai kami terpaksa jerit bahawa Allah Ta'ala dengar setiap daripada keinginan kami, ataupun Allah ni dekat ke? Cukup untuk kami berbisik dan Allah Ta'ala dengar pada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok sahabat ni, Allah Ta'ala jawab untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Seandainya hamba-Ku bertanya tentangku kepadamu, wahai Muhammad, beritahulah kepada mereka bahawa Aku ni dekat. Aku dengar doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Hendaklah mereka menyahut seruanku, beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka beroleh tunjuk firman Allah. Tuan-tuan, sampai hari ni kita Islam, tapi sampai hari ini kita belum rasa Allah Ta'ala dengan kita. Kita Islam, sampai hari ini kita tak rasa yang Allah Ta'ala sedang pandang kita. Kita Islam, tapi sampai hari ini kita tak rasa yang Allah Ta'ala sedang nilai kita. Kita tengok orang jatuh longkang, kesian dia jatuh longkang. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mengesihani. Allah Ta'ala mengesihani hamba dia lebih pada siapa-siapa pernah kesian pada hamba dia. Dalam satu hadis, A'mash meriwayatkan daripada Abdullah bin Abdullah, meriwayatkan daripada Sa'din Maula Talhah, yang meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Abdullah ibn Umar, kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menceritakan kepada kami satu kisah tentang seorang lelaki daripada bangsa Yahudi. Aku tak dengar hadis ni sekali daripada Nabi. Aku tak dengar hadis ni 2 kali daripada Nabi. Bahkan aku dengar hadis ini 7, bahkan lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau Nabi ulang satu perkara tu, apa maksudnya? Kalau kita beritahu ke anak kita, kita ulang beritahu ke anak kita, apa maksud dia? Benda tu penting. Benda tu penting. Tuan-tuan, Abdullah ibn Abbas beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kami, kanal kifli min Bani Israel, berkenaan dengan satu orang daripada Bani Israel yang bernama Kifli. Malam-malam berlalu daripada kehidupan dia dengan zina. Dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Dia yakin Allah tu Tuhan. Tapi kita kadang-kadang dengan dosa kita tak dapat tahan. Dan dia berzina setiap malam, dia akan berzina. Malam tu dia bayar satu orang perempuan untuk berzina. Perempuan ni datang dalam rumah dia. Di saat dia mula nak berzina dengan perempuan ni, perempuan tu pandang dia, dan perempuan ni menangis. Kifli tengok wanita tadi. Kifli beritahu, aku tak pernah tengok siapa-siapa pun wanita menangis sebelum berzina dengan aku. Wahai Fulanah, kenapa ni? Perempuan tadi beritahu, wahai Fulan, bahkan aku datang pada kamu dalam keadaan aku ni masih suci. Aku tak pernah melakukan perkara ni sebelum daripada ni. Hanya desakan kemiskinan, kedaifan kehidupan aku. Aku datang kepada kamu dalam keadaan terpaksa demi Allah. Aku takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, perkataan satu orang yang mana keluar daripada hati dia, pasti akan sampai pada hati orang. Wanita tadi
bukan satu orang alim, wanita tadi, bukan satu orang ulama, tapi wanita tadi merupakan satu orang yang hanya takutkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia orang yang berilmu? Satu orang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, aku nak jadi orang yang paling berilmu di kalangan manusia." Nabi kata, "Ittaqillah, takun a'laman nas." Bertakwalah kamu kepada Allah, kamu akan jadi orang yang paling alim di kalangan seluruh manusia. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang paling takutkan Allah, mereka inilah ulama. Suatu ilmu ni bukannya, kata Imam Malik, laisa ilm baktsarata riwayat wa innama huwa nurun yaj'aluhu fi qalbil mu'min. Ilmu ni bukannya hafazan-hafazan riwayat yang ada daripada kita ni, tapi ilmu adalah cahaya yang Allah Ta'ala ciptakan masuk dalam hati orang yang berilman. Ini ilmu, sehingga dia mengenal Allah, Tuhan saya. Akhirat itu kehidupan saya. Tuan-tuan, azan. Okay, kita berhenti azan lagi sama insya-Allah. Air mata Kifli mula mengalir. Satu orang yang hari-hari dengan dosa tu, satu orang hari-hari istiqamah dalam dosa tu, yang mana dosa tadi dah jadi macam makanan untuk dia. Tapi di saat dia beritahu kepada Kifli, "Wahai Kifli, takutlah pada Allah. Aku takut kepada Allah." Tuan-tuan, Kifli menangis. Kifli beritahu, "Wahai fulana, bersama kesucian kamu datang kepada aku. Dengan kesucian ini pergilah dan tinggalkan aku. Dan duit tu bawa bersama-sama sekali dengan kamu untuk pergi dan tinggalkan." Tuan-tuan, perempuan tadi bangun nak tinggalkan Kifli. Di saat dia sampai dekat pintu rumah Kifli, Kifli tahan dia. Kifli kata, "Wahai fulana, setibanya kamu dekat rumah kamu nanti, aku ada satu permintaan untuk kamu. Tolong doakan keampunan untuk aku kepada Allah Subhanahu wa taala." Tuan-tuan, bila mana satu orang pendosa hati dia datang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tawajuh dengan keikhlasan sebenar-benarnya hati dia dengan Allah. Dan wanita tadi balik, wanita tadi tutup pintu. Dan wanita tu pun tak tahu apa jadi kat Kifli kat rumah dia. Dan bila mana Kifli malam tu, Kifli boleh buat keputusan untuk bayar perempuan lain yang berzina, teruskan keinginan nafsu syahwat dia. Tapi dalam keadaan hati dia dah terpaut dan terikat dengan Allah, tuan-tuan, malam tu dia tidur dengan tangisan. Malam tu dia tidur dengan penyesalan. Malam tu dia tidur dengan taubat. Di saat dia tidur malam tu, tak ada satu orang pun orang kampung yang tahu rupanya itulah malam terakhir Kifli dekat dunia tu. Allah cabut nyawa Kifli. Allah kembalikan Kifli kepada dia. Allah Ta'ala jadikan di pintu depan rumah Kifli maktuban fil babuhu, tertulis depan pintu rumah dia satu tulisan yang besar, Ghafarallahu azza wa jalla lil Kifli. Allah Ta'ala ampunkan seluruh dosa Kifli. Tuan-tuan, sejauh mana pun dosa kita, tuan-tuan, kita ingat balik dosa kita. Berapa banyak dosa yang pernah kita buat dekat Allah. Mungkin kita buat dosa dan kita dah lupakan dah dosa-dosa kita dengan Allah. Allah Ta'ala tak pernah lupakan setiap saat daripada kehidupan kita yang telah berlalu sebelum ni. Dalam keadaan tu kita balik pada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam satu hadis qudsi, "Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka wala ubali." Wahai anak Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama, walaupun dosa engkau tinggi sampai ke langit, walaupun Allah Ta'ala zahirkan dosa kita hitam, penuh timur dan barat dengan dosa kita, kemudian thumma astaghfartani, kita istighfar balik pada Allah, Allah beritahu ghafartu laka, aku ampunkan kamu, wala ubali, dan aku sikit pun tak peduli. Satu orang berdosa datang bertemu dengan Allah, aznaba abdun dzamba thumma qala rabbi ighfirli. Satu orang berdosa datang dalam keadaan dia beritahu, "Ya Allah, ampunkan aku." Allah tengok dia. Allah beritahu, "Alima abdi anna lahu rabb yaghfiru dhunub." Tu, hamba ku tu dia tahu yang dia ada Tuhan yang boleh ampunkan dosa dia, sebab tu dia minta ampun tu. Tuan-tuan, dalam keadaan sungguh-sungguh dia minta ampun dengan Allah. Tak lama dia buat balik dosa tadi. Bukankah tu kita? Kita menyesal dengan dosa kita, kita taubat. Tak lama kita balik buat balik dosa tadi. Lepas tu dia balik beritahu, "Ya Allah, ampunkan aku." Masa tu Allah tengok dia. Allah tak pernah lepas walaupun satu saat pandangan daripada saya dan tuan-tuan. Walaupun kita terlucut ikatan kita daripada dia, Allah Ta'ala tetap nak kita balik bertemu dengan dia. Allah beritahu, "Alima abdi
anna lahu rabb yaghfir dhunub wa yaghfir bidzunub. Tu hamba-Ku tu dia tahu tu. Yang dia ada Tuhan yang boleh ampunkan dosa dia, sebab tu dia minta ampun, aku ampunkan dosa dia. Tuan-tuan, tak lama dia buat balik dosa tadi. Bukankah kita taubat, minta ampun, buat balik? Taubat, minta ampun, buat balik? Taubat, minta ampun, buat balik? Dalam keadaan Nabi ulang-ulang beritahu orang ni berdosa, minta ampun dan Allah ampunkan dia. Dia buat balik dosa, dia minta ampun dan Allah ampunkan dia. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala beritahu, ya abdi, if'al ma syi'ta qad ghafartu lak. Wahai hamba-Ku, kau buatlah semua dosa-dosa ni. Kau datang minta ampun padaku, aku ampunkan semua dosa kamu. Tuan-tuan, macam mana kita boleh tergamak lagi pada Tuhan yang macam ni sayangkan kita? Macam mana kita boleh terlucut ingatan kita daripada Tuhan yang begini sayangkan kita? Kita angkat takbir Allahu Akbar, hilang ingatan kita daripada Allah, suruh dunia masukkan semayang. Dalam keadaan kita zikir pada Allah, kita pun kadang-kadang terlupa bilangan zikir. Kadang-kadang kita pun tak ingat dah, kita main tasbih, kadang tasbih pun jatuh pada kita. Tuan-tuan, Allah tak pernah lupakan kita. Di saat kita lari, Allah beritahu dalam Quran, fa aina tadhhabun kahajarahihu. Mana kamu nak lari ni? Mana kamu nak pergi ni? Tuan-tuan, Allah nak kita balik pada dia. Tuan-tuan, mulai hari ni saya nak ajak tuan-tuan, malam ni kita benar-benar tawajuhkan hati kita pada Allah. Bentukkan kerisauan kita, anak kita, isteri kita dan seluruh daripada umat ni hanya pada Allah. Setiap masa dan ketika. Saya ada bawa buku doa, lupa sahabat saya nak ambil tadi. Satu buku doa dekat luar, Ustaz Ibik Liu ada susun buku ni. Doa-doa harian, doa masnun. Kita kadang-kadang kita nak buat hubungan dengan Allah, tapi kadang-kadang masuk masjid pun lupa baca doa. Duduk lupa nak baca doa niat i'tikaf. Kadang-kadang keluar masuk jamban, ya Allah. Dan buang air dulu teringat, ya Allah, tak baca doa lagi tadi. Keluar. Tuhan, kita selalu terlucut daripada pandangan kita dengan Allah, ingatan kita dengan Allah. Kita nak buat hubungan. Tuan-tuan, accident, dapat musibah, biasa kita baca apa? Saya tanya semalam dekat surau, mana semalam? Accident, dia kata alhamdulillah, kata subhanallah, bagus dia. Syukur dengan accident yang ditimpa. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala firman Al-Quran, sekiranya kamu ataupun siapa-siapa yang ditimpa musibah, baca apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kitab, dalam buku doa tadi, insya-Allah boleh dapat kat luar insya-Allah nanti, disusun di saat sahabat ditimpa musibah, Nabi ajar sahabat untuk baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 3 kali. Lepas tu sambung dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, bagi pahala atas musibah ni, gantikanlah dengan yang lebih baik. Ini benda yang kita jangan baca. Dan pasti janji Allah ni akan datang. Ummu Salamah, kematian Abu Salamah, suami dia yang dia sangat sayang, dia teringat Nabi ajar dan dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 3 kali. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tapi dalam kepala dia fikir, mana ada suami lagi baik daripada Abu Salamah, suami yang dia sayang. Tuan-tuan, tak lama Omar masuk Mina. Siapa lagi baik pada Omar? Satu orang yang Nabi begitu sayang. Nabi selalu sebut, dakhaltu ana wa Umar wa Abu Bakar, kharajtu ana wa Umar wa Abu Bakar. Kena reject Omar. Tak lama Abu Bakar masuk Mina. Siapa lagi yang lebih siddiq daripada Sayyidina Abu Bakar, yang mana disebutkan dalam Al-Quran At-Taubah ayat 40, idh qala lahu sahibuhu la tahzan, ketika mana dia dengan bersama sahabat dia beritahu kepada sahabat dia, jangan bersedih, innallaha ma'ana, Allah bersama dengan. Siapa ni sahabat ni tuan-tuan? Abu Bakar Siddiq. Ummu Salamah reject. Tak lama lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Mina. Siapakah lelaki yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan gaduh dengan isteri apa ni, baca inna lillahi, isteri mengamuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, bagi pahala atas musibah ni, kata, gantikanlah yang dengan lebih baik. Bukan maksud Allah ganti isteri baru, maksudnya Allah Ta'ala akan tarbiyah hati kita, isteri kita, dan Allah Ta'ala akan jadikan keluarga kita lebih baik. Setiap daripada musibah, ingat Allah. Setiap daripada kesenangan, ingat Allah. Setiap daripada rintihan, hanya kepada Allah. Semoga sikit perkongsian kami malam ni, Allah Ta'ala jadikan sikit centusan, jentikan hati untuk kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paling-paling kami lah yang bercakap ni,
untuk hati kami sendiri dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, kelemahan kami, dosa kami minta ampun daripada Allah, kami minta maaf kepada tuan-tuan semua, insya-Allah. Kita doa dulu, insya-Allah. Lepas tu kita sambung dengan solat Isya, insya-Allah. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan dalam ramai tuan puan ni ada orang yang baik-baik yang Allah sayang. Dan sebab salah seorang daripada kita, Allah SWT terima kita dalam hidup ni. Allah terima kita sekali pun dah cukup. Kalau Allah tolak kita, tak tahu mana kita nak pergi. Sebelum doa ni ada satu orang lelaki, dia Alif, dia pergi kedai. Sampai kat kedai, dia bagi RM50. Orang kedai tadi kata palsu. Dia terus jadi lemah, nak rebah. Orang tu kata, pakcik saya bukan marah pakcik, saya cuma kata duit ni palsu. Kata pakcik tu, macam itulah saya risau di akhirat nanti. Setelah saya berbuat baik, saya berdakwah, buat kebaikan, tapi akhirnya Allah kata apa yang kamu buat semua ni palsu. Sebab tu kita nak berusaha, Allah sayang dan Allah terima kita semua. Sebab bila dia sayang, dia terima kita, tak ada orang lebih bahagia daripada kita semua. Nabi SAW dalam Bukhari, masa nak wafat, Nabi kata, ya Allah, ampun dosa aku, rahmati aku, dan temukan aku dengan ar-rafiqil a'la. Bila orang yang dekat dengan Allah, dia harapkan keampunan Allah. Lagi seseorang tu dekat dengan Allah, dia harapkan keampunan Allah SWT. Sebab tu bila Allah maafkan kita, kita lah orang paling bahagia sekali. Kita doa sungguh-sungguh, mudah-mudahan salah surah kita yang ikhlas, Allah terima doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya rahimal masakin, wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Tuhan kami yang sayang kami, ya Allah, kami tahu Engkau sedang tengok kami semua. Ya Allah, terima kasih kerana beri kami dapat kenal Engkau sebagai Tuhan. Ya Allah, terima kasih sebab beri kami dapat kenal Engkau sebagai Tuhan. Saat Engkau selamatkan kami dan beri kami Islam, itulah hari yang paling bahagia dalam hidup kami. Wahai Allah, kami sedar kami bukan sesiapa, kami tak miliki apa-apa, tapi Engkau beri kami dapat kenal Engkau sebagai Tuhan. Ya Allah, terima kasih beri mak ayah yang kami sayang Islam. Ya Allah, terima kasih beri mak ayah yang kami sayang Islam. Ya Allah, terima kasih beri isteri anak-anak yang kami sayang Islam. Ya Allah, kami tak tahu nak ucap macam mana, tapi kami benar-benar gembira dengan Islam yang Kau beri pada kami. Selama-lamanya kami tu hutang budi dan nyawa kami pada Engkau, sebab Kau beri kami Islam. Wahai Allah, terima kasih sebab beri kami Islam. Ya Allah, terima kasih sebab beri keluarga kami Islam. Ya Allah, kami bersyukur dengan Islam yang Kau beri kepada kami. Tapi ya Allah, dalam dunia ada 7 bilion manusia, ada 5 bilion orang yang tak kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, Nabi menangis siang malam, berdakwah siang malam. Keluarga yang Nabi sayang mati demi menghidupkan Islam. 7 anak Nabi, 6 meninggal masa Nabi SAW hidup demi memperjuangkan Islam. Semua orang Nabi sayang mati untuk Islam sampai pada kami. Ya Allah, dulu ada orang sayang kami. Air mata, darah dan pengorbanan Nabi menyebabkan keluarga yang kami cintai dan sayangi dapat Islam dan mati dengan Islam. Tapi ya Allah, ramai lagi manusia di keliling kami, kerana lemahnya kecuaian dan kelemahan, kedaifan kami dalam berdakwah, hari-hari orang mati tanpa Islam. Ya Allah, kami nak mengadu kesedihan dan kesusahan kami melihat orang-orang yang kami sayang mati tanpa Islam. Ya Allah, ada antara kami abang kakak kami belum Islam, beri hidayat tu datang pada Islam. Ya Allah, pakcik-makcik kami yang belum Islam, beri hidayat tu datang pada Islam. Ya Allah, kami tak boleh beri hidayat pada siapa kami nak, Engkau yang beri hidayat pada siapa yang Engkau nak. Ya Allah, beri hidayat pada semua Cina, India, di seluruh Malaysia untuk datang pada Islam. Ya Allah, beri hidayat pada semua kampung-kampung asli di seluruh Malaysia datang pada Islam.
Wahai Allah, beri hidayat setiap orang di Amerika datang pada Islam. Ya Allah, beri hidayat setiap orang di Rusia datang pada Islam. Ya Allah, beri hidayat setiap orang di China datang pada Islam. Ya Allah, beri hidayat setiap orang di Brazil datang pada Islam. Ya Allah, beri hidayat semua orang di Thailand datang pada Islam. Ya Allah, beri hidayat setiap orang di Singapura datang pada Islam. Wahai Allah, kami minta ampun dan bertaubat kepada Engkau kerana lemahnya dan daifnya kami dalam tanggungjawab agama ni. Hari-hari orang mati tanpa agama, dan kami tak menangis melihat orang mati tanpa Islam. Ya Allah, maafkan kami semua. Dulu Nabi sahabat sedikit, tapi agama hidup di seluruh dunia. Ya Allah, kami ramai, tapi hari-hari orang mati tanpa agama. Ya Allah, kami ramai, tapi banyak anak muda Islam kami yang mati kerana dadah. Anak muda Islam kami yang tak datang masjid. Anak muda Islam kami yang buat dosa siang malam. Mereka semua anak muda yang baik-baik. Wahai Allah, ampunkan dosa kami semua. Ya Allah, dulu ada orang sayang kami, Rasulullah SAW dan para sahabat, berjuang siang dan malam untuk agama sampai pada kami. Ya Allah, Ya Allah, Tuhan yang sedang tengok kami. Ya Allah, Tuhan yang sedang dengar doa kami. Ya Allah, terima kasih kerana dengar doa kami. Kami cuma hamba Engkau. Engkau lah Tuhan kami, tapi Engkau sentiasa dengar doa kami 24 jam. Wahai Allah, Engkau tak perlukan kami semua, kami yang perlukan Engkau. Ya Allah, terima kasih kerana sayang kami. Ya Allah, kami benar-benar bercita-cita untuk sebelum kami mati, kami nak benar-benar cinta dan sayang kepada Engkau seperti Nabi dan sahabat sayang dan cinta kepada Engkau. Wahai Allah, terima kasih atas segala nikmat yang Kau beri kepada kami semua. Ya Allah, banyak orang Islam, orang-orang Islam, negara Islam sedang dibom di seluruh dunia. Ada anak-anak yang dengan pakaian yang buruk dan tak makan berhari-hari. Mereka berlari sana sini. Ketika itu mereka dibom dan mayat mereka bergelimpangan, dan mereka dimasukkan dalam satu kubur. Wahai Allah, hari-hari orang Islam di seluruh dunia lapar, sakit, sedang kami makan kenyang, tidur lena. Wahai Allah, kami minta ampun dan bertaubat pada Engkau. Maafkanlah kami semua kerana kecuaian tanggungjawab agama kami dan kurangnya rasa sayang kami pada orang Islam yang lain. Ya Allah, mak ayah kami secintai, sayangi, hadiahkanlah mereka syurga Firdaus-Mu. Setelah mereka banyak berpenat lelah dalam dunia, mereka banyak kenalkan kami dengan Kau, kenalkan kami dengan Rasulullah SAW. Wahai Allah, temukanlah mak dan ayah yang kami sayangi yang telah meninggal dunia, yang masih hidup dapat bertemu dengan Rasulullah SAW. Wahai Allah, layanlah mak ayah kami seperti raja dan permaisuri. Kami bercita-cita nak beri khidmat pada mereka, tapi ada antara kami, mak ayah kami telah tinggalkan kami sebelum sempat kami khidmat pada mereka. Kecuaian dan kelemahan kami dan beri khidmat kepada orang tua kami, Kau ampunkanlah kami. Kelemahan dan kecuaian kami dalam memberi khidmat pada orang tua kami, Kau ampunkan kami. Kau maafkanlah kami. Terimalah taubat kami. Wahai Allah, Tuhan yang sayang kami, ampunkan dosa isteri yang kami sayangi. Beri isteri kami syurga Firdaus-Mu. Pasangan hidup kami, anak-anak yang kami sayangi, kami sangat sayang anak-anak kami. Tolonglah kami ya Allah. Kami tak pandai nak bimbing didik anak-anak kami. Mereka anak-anak yang baik, Engkau yang pilih mereka dan letak benih iman dalam hati mereka. Tapi kerana kelemahan kami, ya Allah, Kau ampun dosa kami. Berilah anak-anak kami berjaya dunia akhirat. Kami sangat sayangkan mereka. Bimbinglah mereka jadi orang-orang yang dapat bawa agama ke mana saja mereka pergi, bawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup mereka. Ya Allah, dulu dengan kalimah satu dunia telah berkasih sayang bangunkan agama, tapi kami tak tahu semenjak bila. Tapi kami orang Islam hari ini siang malam bermusuh sama sendiri. Dalam keluarga Islam pun berpecah belah, bergaduh sama sendiri. Ya Allah, satukanlah hati kami orang Islam, tenang dan bahagiakanlah hati kami orang Islam, supaya dapat bersama-sama hidupkan Islam, hidupkan sunnah Nabi, sehingga setiap orang dalam dunia dapat kenal Kau sebagai Tuhan. Tinggikanlah kalimah-Mu dalam hati setiap manusia dalam dunia ni. Ya Allah, hidupkan masjid ni seperti masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada masjid ni agama bergerak hidup di seluruh dunia. Ya Allah, temukan kami semua dengan Rasulullah SAW. Daripada kami kecil, semenjak kami dapat Islam, kami hari-hari dengar pasal Nabi kami. Mak ayah kami selalu cerita pasal Nabi kami. Guru-guru kami banyak mengajar bercerita pasal Nabi kami. Kami tak pernah terfikir ada lelaki sebaik beliau, ada lelaki semulia beliau. Wahai Allah, temukanlah kami semua dengan Rasulullah SAW. Wahai Allah, temukanlah anak-anak keluarga kami dengan Rasulullah SAW. Wahai Allah, kami rindukan Nabi kami.
dalam keadaan musibah yang melanda umat ni. Banyak tenaga-tenaga orang Islam disia-siakan, fikiran, tenaga, wang ringgit pada perkara yang sia-sia dan merugikan. Wahai Allah, kami rindukan Nabi SAW. Wahai Allah, temukan kami semua dengan Nabi SAW. Temukan isteri anak perempuan kami dengan Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Temukan anak-anak kami dengan Zainab yang ditombak demi agama ni. Temukan dengan Ruqayyah Ummu Kalsum yang diceraikan demi agama ini. Temukan dengan Fatimah radhiyallahu anha yang semenjak lahir susah dan lapar, sakit demi agama ini. Wahai Allah, temukan kami semua dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kami terhutang budi dengan mereka, sebab mereka jaga Nabi kami masa kami semua tak ada bersama Nabi kami. Mereka tolong jaga Nabi kami masa kami semua tak ada dengan Nabi kami. Wahai Allah, ampunkan dosa kami, pandanglah kami, terimalah doa kami. Kami baca satu hadis daripada Nabi-Mu, ya Allah, sesungguhnya Engkau tidak menolak doa hamba-Mu sebelum mereka turunkan tangan mereka. Kau berjanji untuk kabulkan, kerana Engkau begitu pemurah dan pengasih. Wahai Allah, kami hamba-Mu yang berdosa, kami sedang mengemis di depan-Mu dengan dosa kami yang kedua belah tangan. Yang 12 tangan ini pun banyak melakukan dosa. Dengan lidah kami yang lidah ini pun banyak melakukan dosa. Wahai Allah, tolonglah selamatkan semua Islam dalam dunia ini. Ya Allah, selamatkanlah semua Islam dalam dunia.